وطور سينين وهذا البلد الأمين Oh, video dah. لقد خلقنا Baru 8. Duduklah, dia nampak semua ni. في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير Cakap ada soalan, dia tanya. فما يكذبك Fung WK. Pagi cikgu. Selamat pagi tuan. Siapa tu? Fung WK. Wah, selamat pagi tuan. Semoga mulakan harimu dengan senyuman, insya-Allah. الذي خلق Ayah slowkan lah, takut jangan tak dengar suara lah. Ha? Ayah slowkan sikit. Sekejap. Abang tak boleh slow sebab abang tengah edit. Sekejap lagi abang slow. Oh, adik Adam Lufi. Pagi cikgu. Ahmad Syakir Bahrom. Assalamualaikum cikgu. Tolong jawabkan. Waalaikumsalam semua. Selamat pagi. إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى Cikgu tengah buat buku terbaru Buku Assalamualaikum tuan-tuan. Saya tengah ada masa. Saya boleh buat dua kerja sekali. Satu, saya tengah tulis buku baru untuk tuan-tuan juga. Satu lagi, saya boleh jawab soalan tuan-tuan. Jadi kalau nak tanya, boleh tanyalah. Kalau nak tengok cara buat buku, macam mana saya cara buat buku. Kepada yang ucap selamat pagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ada soalan ya? Belum lagi. Ramai ke tengok? 37. 37. Alhamdulillah. Nak tanya apa boleh tanya tuan-tuan. Nak tanya apa boleh tanya. Nak tanya cikgu buat apa tu kan. Tanyalah cikgu buat apa tu. Kalau ada Abang Is ni senang. Ada soalan ya? Belum. Tak bangun lagi ke semua? Pagi sangat. Okey tuan-tuan, saya buat buku baru. InsyaAllah buku ni boleh buat duit Buku ni boleh buat duit dekat tuan-tuan. InsyaAllah sila kumpul duit sekarang. Boleh beli. InsyaAllah tuan-tuan boleh jana pendapatan yang banyak dengan buku ni. Buku-buku yang saya tulis yang sebelum ni, yang ni semua ni, kalau tuan-tuan tengok yang saya tulis ni, buku sebelum ni, ini buku pelajaran. Ni buku bagi ilmu. Buku bagi ilmu. Boleh buat duit juga. Boleh buat duit juga jika tuan-tuan pandai gunakan, manfaatkan. Tapi yang ini memang fokus buku buat duit. Tuan-tuan beli untuk buat duit. Tuan-tuan beli untuk berniaga. Pertama beli sebab buku yang baru saya tulis ni, buku yang permintaan dia, yang dia punya knowledge tu, dia punya kepakaran tu, permintaan dia sangat tinggi oleh netizen. Kalau netizen beli, boleh buat sendiri, boleh belajar. Kalau electrician beli, boleh buat bisnes, insya-Allah. Anis Isha, mana Abang Is kah? Abang Is tengah berjemur kat luar, Aniza. Anis Isha, panggil datang sini. Anisha, meh datang sini. Mai breakfast dengan kita. Lepas tu Cik Fung WK memang bukan mudah untuk dapat ilham tulis buku terbaik. Terima kasih tuan. InsyaAllah, dia tengah ada mood dengan tuan. Wali Songo, cikgu. Kejap Mana pula pergi, tak pandai betul live tu ni. Tengok lah tu. Kejap. Cikgu, buat review tools yang cikgu guna macam best je tools cikgu. Buat review apa tuan? Tools, review tools. Oh, insya-Allah tuan, insya-Allah. Tool saya bersepah dah PKP ni. PKP tak buat kerja kan, bersepah-sepah tool saya insya-Allah. Jika diizinkan Allah, saya akan cuba tunaikan permintaan tuan tu lah. Okey, sekarang ni kita tengah buat buku. Macam mana cara buat buku? Nampak yang clear yang? Ayat RN, dah sarapan belum tu? Oh, Alhamdulillah. Belum tuan, baru minum teh O je. Yang flash tu ganggu tak benda ni? Tak. Okay. Tak sempat nak masak cikgu suruh buat live tu. Isteri saya tak sempat nak buat breakfast. Saya minta isteri saya tolong buat live sebab saya nak melayankan mood, nak dapatkan mood. Hello. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang nak tanya sikit. Apa tu tuan? Saya daripada Sungai
Ya. Ada, kita dah buat. Kita ada job dekat Kulim. Kat Kulim Kedah lepas PKP ada job. Bulan 8. Kejap cikgu tengah. Bulan 8 bulan 9 kita ada job Kulim. Syahrul Ridwan, salam dari tim Electrical Offshore. Selamat pagi tuan. Apa tanya lah tuan? Tuan tanya apa? Maksud cara kasar tu orang Kedah kata cara umum dululah. Maksud Macam mana nak dapatkan buku? Boleh Kos beli kat Shopee untuk atau buat boleh PM untuk 15 1 kilowatt 15,000, 2 kilowatt 25,000, 4 kilowatt 35,000, 6 kilowatt 60,000, 8 kilowatt 75,000, 10 kilowatt 97,000. kalau yang bajet dalam 3,000 macam tu ada untuk bonsai kecil. Untuk bangsal untuk parking kereta. Parking kereta ke apa tuan? Kira macam rumah lama tapi nak tarik wiring susah sikit. Okey, buat solar lah. Saya tak pakai solar lah. Saya tak buat tuan. Saya buat paling rendah 15,000. Paling rendah 15,000. Itu untuk kebun lah. 1 kilowatt. Okey tuan, kalau tuan setuju tuan WhatsApp kan, minta WhatsApp saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Cik Aman Karman terbaik. Okey. Nampak tak tuan-tuan macam mana saya buat bisnes? Bila customer tanya, terus bagi harga. Kalau customer ada bajet, akan sambung lagi. Tapi kalau customer tak ada bajet, tak perlu nak sambung panjang, buang masa. Just cut, minta customer WhatsApp kalau setuju. Macam tu je. Sekarang ni kita semua kejar masa tuan-tuan. Tak ada masa nak buang masa, nak borak-borak panjang dengan tak ada dengan kita punya fokus. Customer tu tak boleh nak bagi tak boleh nak ambil, tak boleh nak setuju dengan job tu sebab tak ada bajet, tak pernah sambung lagi. Jadi tip dia nak bisnes macam tu. Bila customer telefon, just direct tanya apa yang customer nak, bagi harga. Kalau customer tu rasa setuju, kita sambung perbualan. Kalau customer tu macam kan macam customer tak ada bajet, okey, cut terus. Itu cara bisnes. Kalau customer tu besok dah kumpul duit, customer akan call kita balik. Macam tu. Okey, kita nak tunjuk sikit. Okey tuan-tuan, saya nak review buku terbaru kan. Buku terbaru saya nak review. Kejap. Alright, ini buku terbaru kita, buku terbaru saya insya-Allah untuk tuan-tuan, domestic maintenance. Okey, domestic maintenance ni sekali saya buat inspection macam dalam buku ni, insya-Allah saya akan tulis. Sekali saya buat inspection, dia punya harga rumah teres 550, semedi 600, banglo 650, super banglo 1009, premis 750, bangunan 2700. Saya dapat order banyak customer dah bayar dah semua. Tapi tak dapat nak jalan lagi sebab saya belum masa. Mungkin minggu depan saya akan start jalan sebab saya dah dapat surat boleh keluar. Jadi buku ni insya-Allah saya akan ajarkan. Tuan-tuan boleh buat inspection rumah customer, inspection bil elektrik tinggi, inspection asyik trip kenapa, inspection kabel panas kenapa. Jadi tuan-tuan boleh dapat bayaran yang tinggi dengan kepakaran yang tuan-tuan ada jika tuan-tuan beli buku ni insya-Allah. Okey, saya akan sharekan. Ayah, buku untuk troubleshooting ke tu cikgu? Okey, dekat ni yang wiring inspection, troubleshooting, repair. Jadi saya ajarkan untuk untuk advance saja. Untuk lepas ni ini adalah buku terakhir advance insya-Allah. Ini adalah buku terakhir advance saya buat. Lepas ni saya akan keluarkan buku-buku expert pula insya-Allah jika diizinkan Allah. Jadi buku ni ada inspection, troubleshooting, repair. Sekarang ni saya baru buat unit inspection, bulb inspection. Okey. Okey, Cik Muhammad kata mantap. Ni bukan dia punya lah, ini belum siap lagi. Okey, ni dia pengenalan. Ni boleh tengok sekali limbas. Electrical wiring inspection, apa sebab kita inspection, dekat situ.
Okey, meter kilowatt. Kenapa meter kilowatt? Apa dia punya function? Ni meter kilowatt. Macam kita sekarang saya baru masuk bab inspection meter kilowatt. Macam mana nak buat inspection kat meter ni? Ni papan meter, ni kabel masukkan. Papan meter ni patut ada gambar ni. Tak gambar pula, nanti cari gambar dia. Papan meter. Kabel masukkan. Macam tu. Ni saya dah buat. Ni bypass. Tengah buat lah. Belum siap lagi, baru pages 15. Baru muka surat 15 tuan-tuan. Semalam satu hari tak dapat buat, tak ada mood. Dah 2 hari tak ada mood ni. Semalam siang yang dua hari lepas kan. Tak buat, tak ada mood. Semalam pun tak ada mood. Ini pagi-pagi alhamdulillah Allah izinkan ada mood. Saya bangun pukul 6 pagi, saya mandi, solat semua. Saya duduk minum air TO, terus duduk sini buat buku. Okey, ada soalan yang? Soalan tak ada, kejap ya. Berapa yang tengok tu? 61. Cuma tanyalah soalan tuan-tuan. Saya tengah ada masa ni. Cik Muhammad Samsudin, mantap. Terima kasih. Lepas tu buku untuk troubleshooting ilmu dah. Kejap. Putra Muhammad, terbaik dan manfaat. InsyaAllah. Muhammad Samsudin, gambar lengkap safety helmet. Gambar apa? Gambar lengkap safety helmet. InsyaAllah. Boleh ni masuk perpustakaan, ambil lesen Memang bahasa. perpustakaan ramai, banyak beli buku tu tuan-tuan. Perpustakaan negara ada buku saya, perpustakaan politeknik, perpustakaan banyaklah, banyak perpustakaan negeri dah beli buku saya dah. View 59. Tanya. Saya suka jawab soalan ni, tengah ada masa ni. Tengah ada masa bolehlah saya luangkan masa dengan follower saya. Zainuddin Omar, penulisan yang telus dan sangat mudah difahami. Mantap tuan. Okey, mesti tanya ke saya, kenapa harga saya mahal? Kenapa harga buku ni mahal? Kenapa harga buku ni mahal? Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ada semua, ada berapa pages? 700. Yang 750 pages. Satu pages RM1. Satu pages RM1 dah RM750. Ni cover book. Cover ni, hardcover ni. Hardcover ni dalam rasa dalam RM10 ada. Dalam RM10 ada kot. Ni hardcover ni je. Depan, belakang. Lepas tu macam-macam kos tersembunyi. Satu buku ni kos saja hampir RM1,000. Satu buku ni kos saja hampir RM1,000. Ada persoalkan kenapa buku saya mahal. Tapi macam mana kalau kos buku ni RM1,000, satu buku ni kos dia hampir RM1,000, macam mana saya boleh jual dengan harga promosi RM470? Okey. Syarat untuk dapatkan harga murah, saya tak boleh print digital print. Saya kena buat off print. Apa nama dia tu? Lupa nama dia tu. Offset print. Jadi untuk nak buat offset print, harga dia akan murah lagi. Tapi cetakan kena banyak. Saya perlu keluar modal hampir RM100,000. Jadi untuk dapatkan harga ni murah, untuk jual murah kepada tuan-tuan, saya perlu ada modal hampir RM100,000. Macam mana saya dapat modal tu? Saya pinjam dengan kawan-kawan, dengan investor. Saya pinjam isteri saya RM15,000. Saya pinjam dengan orang-orang yang percaya dengan saya. Dan saya pinjam hampir RM100,000. Saya kena bayar balik around hampir RM200 ke RM300,000. Faham tak? Itu sebab buku saya mahal. Dan ada orang baca buku ada roh. Ada ramai baca buku saya kata buku Cikgu Rizal ni boleh baca ada roh. Dia kata lain macam. InsyaAllah sebab banyak ilmu dalam buku ni saya bagi percuma. Banyak buku, InsyaAllah majoriti cukup banyak ilmu dalam buku ni saya bagi tuan-tuan, saya ajar tuan-tuan percuma. InsyaAllah ikhlas di hati saya. Percuma Ada tak orang ajar percuma? Susah jumpa kan, saya ajar percuma. Dalam buku ni percuma saya ajarkan. Ilmu-ilmu ni percuma saya ajarkan. InsyaAllah majoriti percuma. Tapi masa dia tanya, kalau percuma kenapa kena bayar? Pertama, tuan-tuan kena bayar dekat kos buku ni. Kedua, tuan-tuan kena bayar dekat investor, orang-orang yang bagi saya pinjam duit. Ketiga, tuan-tuan kena bayar pada kepakaran saya.
kepakaran saya, masa saya, kepakaran yang Allah izinkan kepada saya, masa yang Allah izinkan kepada saya. Hasil kerja saya tu, itu yang tuan-tuan kena bayar. Tapi ilmu dalam buku ni insya-Allah banyak, cukup banyak. Saya ajarkan percuma saja kepada tuan-tuan. Ikhlas hati saya nak tuan-tuan pandai. Jadi sebab tu harga dia mahal. Jadi jangan komplain kenapa harga dia mahal. Sila beli untuk kebaikan dan manfaat anda juga. Banyak dah buku ni. Ada soalan yang Amputra Muhammad. Cikgu, bila mana nak pakai ELCB 40 ataupun 63? Suka soalan tu. Kalau rumah tu load dia kurang 40, pakailah RCB 40. Tapi kalau dalam rumah tu load dia melebihi 40, barulah pakai RCB 63. Macam tu. Kena tong current lah, tong current dulu. Lagi soalan. Hilary Jelo. Terbaik tuan, jujur itu yang terbaik dan mahal tu. Ashraf Azman, apa tajuk buku baru tu bos? Buku tajuk terbaru ni, yang ni. Tajuk buku terbaru tu yang ini. Ni tajuk dia. Domestic Maintenance. Maksudnya insya-Allah bila keluar buku ni nanti, setiap rumah perlu ada satu untuk jaga maintenance rumah sendiri. Bangunan-bangunan kena ada satu, kedai-kedai kena ada satu, pejabat-pejabat kena ada satu. Tetapi jika mereka tak beli, insya-Allah siapa-siapa electrician yang beli, mereka akan call dan anda boleh jana income yang banyak dengan buku ni. Macam tu Cik Zainuddin Omar, murah sangat. Tu je. Apa nak buat tadi? Papan kita. Ada soalan lagi ke sayang? Kejap. Lukman Hakim. Salam Barizan, nak tanya siapa tok guru yang ajar abang tentang selok-belok pasal elektrik ni? Sebelum ni kerja dengan TMB ke abang? Kerja dengan TMB. Okey. Bagus, saya suka soalan. Siapa nama tu? Cik Lukman Hakim. Cik Lukman Hakim, terima kasih soalan tu. Saya suka soalan yang saya tunggu-tunggu. Barulah hari ni orang tanya. Okey. Pertama, saya belajar politeknik. Cikgu-cikgu dia ajar, lecturer dia ajar bagus, sangat bagus. Tapi saya tak bagus, saya tak faham. Banyak saya tak faham. Bukan sebab mereka ajar tak bagus, sebab saya main-main. Bila masa dekat politeknik, cikgu ajar, saya buat kerja lain. Bila time exam, baca buku last minute. Jadi saya keluar politeknik, saya belajar politeknik, saya banyak tak faham. Dan pemahaman saya bermula masa saya praktikal di TNB. Saya praktikal di TNB Tampin. TNB Tampin masa tu tahun 2004 saya praktikal. Di situ saya banyak belajar. Tapi saya tahu bab-bab TNB, saya tahu overhead cable, underground cable, pencawang, meter TNB. Tapi saya tak tahu wiring. Sebab dekat TNB tak buat wiring. Jadi saya tak tahu wiring. Kalau tanya saya, berasap saya boleh jawab. Tapi suruh buat kerja saya tak boleh, saya tak tahu. Jadi lepas habis praktikal TNB, saya kerja kilang. Saya kerja kilang Marua, Dominant, Infineon, kat Melaka. 3 tahun saya kerja kilang, sama je, saya tak tahu pun. Meletup kilang saya buat, berkali-kali trip. Bila supervisor tanya, tahu kerja ni? Saya tahu, saya sijil politeknik. Nampak tak? Punya besarnya sijil politeknik masa tu, saya tak tahu kerja, saya tak pandai kerja, saya tak pandai wiring, saya tak pandai repair. Saya tahu letupkan aja. Macam-macam mall rosak saya buat, production kilang asyik trip saya buat, macam-macam perangai saya buat. Saya tak tahu, tapi time tu operator, supervisor, bos-bos respect saya. Sebab apa? Sebab saya ada sijil politeknik. Bila saya buat silap aja, dia ada sijil politeknik. Rizal ada sijil politeknik, dia pandai. Nampak tak? Pentingnya sijil dalam Malaysia ni. Jadi sebagai sijil politeknik tu, saya dapat cover kesilapan saya. Saya tak pandai. Tetapi kesilapan demi kesilapan yang saya buatlah saya belajar. Setiap kesilapan yang saya buat, saya dapat belajar banyak ilmu baru. Okey, satu fasa. Saya belajar dari kesilapan. Macam mana dia? Lepas tak boleh buat tu, kita panggil orang senior. Electrician senior, bang, tolong ni bang buat. Saya buat tak jadilah bang. Dia buat, kita tengok. Macam tu. Okey, dapat satu ilmu. Nampak? Mesin. Saya tak pandai repair mesin. Jadi saya punya guru saya pertama, nama dia Ezri Maizan daripada Segamat. Tu guru saya. Memang tangan emas. Kalau kat kilang tu orang panggil tangan emas. Memang apa dia pegang jadi. Tapi tuan-tuan, dia belajar sampai tingkatan 3 je. Dia ni Ezri Maizan ni guru saya ni, dia belajar sampai tingkatan 3 je.
Tapi dia tangan emas. Apa dia pegang jadi. Sampai engineer punya kerja semua dia buat. Engineer pun betul-betul boleh buat, dia boleh buat. Dia ni masalah ni, guru saya ni, beliau ni disiplin memang teruk. Tapi kilang tak berani nak buang dia. Bos-bos tak berani nak buang dia sebab dia tangan emas tau. Saya belajar daripada beliau lah. Jadi Ezri cara macam mana cara dia ajar saya. Cara beliau ni, cara guru saya ni, Ezri Maizan ni, atau nama dia Bedek lah. Dekat sana orang panggil dia Bedek. Nama beliau ni, nama samaran Bedek. Jadi macam mana Abang Ezri Maizan ni ajar saya. Abang ni kata apa tau, Rizal, abang akan ajar kau macam nak jadi pandai. Cara dia senang. Engkau rosakkan mesin, lepas tu kau panggil engineer datang, kau tengok dia buat. Nampak tak? Tapi saya tak ada lah macam tu. Saya pun ada pegang agama. Takkan saya nak rosakkan mesin. Tapi mesin memang selalu rosak. Hari-hari memang rosak. Jadi saya akan pergi dekat mesin yang rosak. Lepas tu saya panggil engineer, panggil maintenance, panggil senior-senior, tolong repair mesin tu. Saya pandang lah, saya tengok. Oh macam ni, macam ni, macam ni. Nampak tak? Macam tu cara saya belajar. Saya tengok, zaman saya belajar, orang tak nak ajar kita ABC tau. Macam ni, macam tuan-tuan, saya ajar tau A, B, C, D sampai Z. Saya ajar step by step dengan buku saya. Tapi zaman saya belajar dulu, tak ada. Zaman saya belajar dulu, kalau nak pandai, belajar sendiri. Tak ada, bukan semua orang nak ajar kita. Jadi cara dia macam tu. Saya tengok orang lama buat, saya pandang. Oh macam tu. Lepas tu saya buat pula. First saya tengok orang buat. Second, bila mesin rosak, saya tak panggil dah. Saya cuba godek. Saya buat sendiri, jadi saya dapat ilmu. Nampak? Dari kesilapan, dari pemerhatian, lepas tu kita try buat, saya dapat banyak ilmu baru. Itu cara saya belajar. Tapi saya still tak pandai wiring. Masa tu saya dapat job dekat Pantai Minivest. Pantai Minivest tahun 2000, lupalah saya. Jawatan saya technical officer. Masa interview berasap. Masa interview semua boleh buat. Saya boleh buat ni, saya boleh buat ni. Saya pandai. Bila dapat kerja, gaji dia 1,100 lah tu. Masa dapat kerja, masa belajar, kabel ada 3. Merah, hitam, hijau. Ataupun coklat, biru, hijau. Masa belajar. Sekali bila masuk hospital, saya kerja under Pantai Minivest, company Premier Horizon, dekat Hospital Melaka. Sekali saya tengok wire berserabut, semua hitam. Lepas tu, kalau tak hitam pun ada 9, 12 wire kat situ. Memang tak boleh buat. Lepas tu, pekerja-pekerja komplain dengan bos. Bos ambil budak apa ni bos? Budak tak tahu kerja bos. Tapi dalam interview cakap semua tahu. Tapi bila kerja, satu apa saya tak tahu tuan-tuan. Masa kerja Hospital Melaka, saya tak tahu banyak benda. Bukan banyak benda, tak tahu apa pun sebenarnya. Macam sampai senior-senior siku saya, senior-senior kecilkan saya, senior-senior gelakkan saya kena bully. Tak apa, tak ada masalah. Saya belajar daripada semua tu. Jadinya saya belajar dengan seorang Chessman B4. Nama pakcik tu pakcik PE. Pakcik PE dekat Hospital Melaka. Kalau siapa yang Chessman mungkin kenal kot. Nama dia Pakcik PE, Chessman B4 Hospital Melaka. Saya belajar dengan beliau. Beliau takkan ajar ABC satu-satu. Cara dia macam mana tau? Bila rosak, kita kena buat. Saya kena repair dengan kawan saya. Kena repair 2 hari, 3 hari, 4 hari repair. Tak boleh selesai. Dah tak boleh selesai, baru panggil Chessman B4 turun. Chessman B4 ni kerja duduk kafe, goyang kaki, borak, hisap rokok. Nampak tak? Dia ada tapi dia takkan tolong. Jadi bila dah 2 hari, 3 hari tak boleh settle, panggil Chessman B4 datang, kita ramai-ramai tengok. 2-3 hari kita orang buat tak boleh settle, Chessman B4 datang 5 minit settle. Nampak? Jadi saya pandang, oh macam ni cara dia. Jadi saya belajar lah kat situ. Lepas tu saya belajar dengan Pakcik Rashid. Pakcik Rashid ni bahagian wiring dengan telecommunication lah. Dia ajar saya telefon macam mana. Pakcik Rashid tak tahulah hidup ke dah meninggal, saya tak tahu. Dah lama sangat. Masa tu saya duduk Melaka. Saya belajar dengan Fairuz. Fairuz ni perangai dia, guru saya, nama dia Fairuz. Nama beliau Fairuz. Perangai dia lain macam. Dia ni kaki perempuan, playboy. Time kita buat kerja, dia main handphone. Time buat kerja ni, tangan sebelah buat kerja dalam handphone. Memang buat handphone saja. Kalau orang tak sabar, memang angin yang panggil dia. Tapi tu orang sudah faham. Tapi saya belajar dengan dia, dengan Fairuz. Memang bagus. Bila habis kerja, Fairuz ni dia akan buat part time. Jadi saya ikut. Tapi saya tak boleh usik. Fairuz tak bagi usik. Fairuz dia kata, Rizal, jangan usik.
Kau tengok je, kau tanya aku jawab. Nampak cara saya belajar dulu. Saya tanyalah, tanya, tapi saya tak boleh buat kerja pun. Mana-mana projek yang Abang Fairuz ni pergi, saya akan ikut lepas waktu kerja. Macam mana saya pandai, saya balik rumah, saya buat kat rumah saya sendiri. Semasa tu saya duduk rumah sewa, saya duduk seorang. Jadi rumah sewa tu tempat saya buat eksperimen. Macam mana tuan-tuan tengok saya buat eksperimen rumah sendiri yang sekarang ni saya duduk, macam tu rumah sewa saya. Meletup-letup, cair sini, cair sana, rosak ni saya buat eksperimen rumah sewa saya. Dari situ saya pandai. Itu macam tu cara saya belajar. Lepas tu, lepas saya buat eksperimen tu, saya tulis. Kejap, saya tulis. Saya tunjuk buku saya. Sekejap tak nak pula. Abang tak abang ke? Tak. Ada yang bagi salam ni ya. Assalamualaikum cikgu. Salam. Muhammad Aiman. Mana buku abang sekejap? Mas Imran. Terbaik cikgu, terima kasih. Semoga nanti saya bisa beli buku cikgu. Ni. Sebelum adanya buku-buku ni semua, sebelum adanya buku-buku saya ni 1, 2, 3, 4, 5 ni nampak yang? Sebelum ada buku-buku ni, ini buku pertama saya tulis tahun 2007. Dalam buku ni saya keluarkan di sini. Ini buku kedua. Buku pertama yang ini. Ni buku pertama saya. Saya suka menulis dari dulu. Okey, kenapa saya suka menulis? Berapa banyak view? 93. Okey, kenapa saya suka menulis? Sebab saya ni ada kelemahan. Kelemahan saya pelupa. Saya pelupa tuan. Saya buat wiring rumah customer ni, dalam 2-3 minggu saya lupa dah rupa customer tu. Saya terserempak dekat kedai makan pun saya lupa. Saya tak tahu dia. Staff saya cakap, "Bos, itu customer kita buat wiring hari tu." Ya ke? Saya kata, "Bos, saya belanja makan." Sedangkan masa saya tak ingat muka dia. Saya ni pelupa tuan. Saya ni pakar matematik Dulu dekat politeknik, dekat sekolah, AdMath tu saya bagi saya. Tapi SPM Math saya D. Kenapa? Sebab saya pelupa. Formula ni semua dalam kepala saya. Memang AdMath ni saya bagi saya. Tapi bila dah lama tak buat exercise, 2-3 hari tak buat, saya lupa. Saya ada masalah pelupa sampai sekarang. Saya tak boleh ingat sesuatu benda tu dengan tempoh lama. Saya kalau kenal seseorang, saya tak jumpa dia seminggu, 2 minggu, saya lupa dah wajah muka dia. Perangai saya pelupa. Itu kelemahan saya. Sebabkan saya pelupa, saya kena tulis apa yang saya belajar. Jadi ni ini buku pertama saya. Tebal Ini buku pertama saya. Masa saya praktikal kat TMB, Politeknik Polisen 2004. Tengok ni jam. Ni. Tu nampak yang tu. Politeknik Polisen. Laporan dan industri. Tu. Ni. Ni buku pertama saya tuan-tuan. Nampak saya ni. Ni buku pertama yang saya buat. Jadi total saya ada 7 buku sebenarnya. Ni TNB. Saya dekat TNB. Sekejap. Tu dari belakang lah. Ni kerja-kerja saya kat TNB dulu. Tu pencawang. Ni macam ada servis pencawang. Ni semua saya buat, tapi saya lupa sebab dah lama tak buat kan. Ashpole. Tu. Ni pencawang bangunan. Apa lagi? Tu lampu jalan. Ni underground cable. Underground cable. Saya buat. Macam-macam lah, banyak lah saya buat. Saya satu-satu lah. Ni buku dia. Banyak yang dalam ni saya belum masukkan dalam buku-buku saya. Tu. Ni. Ni lampu jalan. Lampu jalan. Lampu jalan.
Ni tiang, nama tiang nampak tu, nama-nama tiang. Boleh yang nampak tu. Nama-nama tiang. Semua ada. Okey, ini buku pertama saya. Masa praktikal. Lepas tu, ini buku yang paling agung lah, buku paling agung. Ini ayam pusing yang. Main gambar tengok. Ni saya tulis. Disebab berapa banyak view tu? 94. Disebabkan saya je pelupa, saya akan tulis. Apa saya buat, saya akan tulis. Ni okey. Ni apa yang saya buat. Nampak tu, tarikh dia 2008. Kita buka di belakang dulu. Ni. Ni saya buat. Nampak ni. 24 bulan 10 2007. Rabu. Nampak saya tulis. Tigri Face, lampu Kalimantan. Hanya saya seorang je faham. Yang ni, saya tulis saya seorang je faham. Orang lain tak faham. Saya tulis ikut apa yang saya faham je. Ni saya lukis. Ni saya lukis. Apa-apa pelajaran yang saya jumpa masa tu, ni apa-apa pelajaran yang saya jumpa, yang saya belajar, saya akan tulis. Balik rumah saya akan tulis. Tu nampak tu starter. Macam mana saya lukis, nampak? Macam tu. Macam ni cara saya belajar. Ni breaker. Ni breaker. Bila saya buat kerja, saya mesti tulis tarikh. Nampak yang tarikh tu? Dekat dengan, nampak tu dekat tu tarikh. 7 hari bulan 11 2007. Rabu. Nampak tu saya lukis tuan-tuan. Macam mana laluan dia semua. Saya seorang je faham. Orang lain tak faham dia. Saya seorang je faham. Sebab saya guna bahasa yang saya faham. Ni lampu street lighting. Lepas tu street lighting. Macam ni saya buat, saya belajar. Lepas tu ni exhaust fan. Saya lukis satu-satu exhaust fan. Ni 9. Ni yang 9 dan 11 ni dekat yang dekat-dekat. 9 dan 11 ni Jumaat dekat. Saya belajar pagi, saya belajar exhaust fan, balik petang ke malam saya lukis. Ni exhaust fan. Dalam dia macam mana, kipas dia, semua saya lukis. Macam ni cara saya belajar. Tu. Tu macam mana nak pasang. Ni exit lamp. Exit lamp. Ni exit lamp, lampu keluar. Satu-satu tuan-tuan saya lukis. Dengan wire, dengan komponen ni yang dekat ni. Dekat ni. Apa ni? Komponen dia semua saya lukis. Dan saya mesti sign. Mana tarikh dia, tarikh. Ni 10 bulan 7 Sabtu. Saya mesti saya tulis tarikh. Ni cerik air. Cerik air. Nampak cerik air. Ni 10 bulan 11 Sabtu. Abang saya tulis. Saya lukis tuan. Ni apa ni? Plug top, lampu kipas. Plug top, lampu kipas. Macam mana saya buat? Ini masa ni saya tak pandai. Saya belum pandai. Tu. Tu. Nampak tu saya buat. Saya lukis. Dulu tak ada kamera digital ni kipas. Macam mana wiring kipas? Tu dekat yang. Wiring kipas. Tu. Wiring kipas. Ni loop wiring. Loop wiring. Nampak tu? Loop wiring. Macam mana saya buat? Ni nampak ni telefon. Telefon. Ni panel TV 3 phase. 3 phase. Panel box 3 phase. Saya lukis satu-satu tuan-tuan. Nampak tu? Satu-satu saya lukis. Tarikh dia yang tarikh. Ni 25/11. Ni nampak? Tarikh. Hari-hari bila saya belajar, apa yang saya jumpa saya lukis. Ni motor exhaust fan. Macam nak terbalikkan motor. Macam mana kita nak ikut arah jam lawan jam. Motor exhaust fan. Semua saya lukis. Ni banyak. Tu pak macam mana saya buat. Ini cara saya belajar tuan-tuan. Cara saya belajar dulu. Ada lagi banyaklah. Trip. Detect trip. Lepas tu detect trip. Step by step macam mana detect trip. Semua saya ajar. Semua saya belajar sendiri. Tu trip. Jadi apa yang saya belajar masa tu, photostat, macam photostat. Tu sana. Live neutral when touching. Live neutral when touching apa jadi? Masa ni 2021 2008. Timer, macam mana buat lita timer, saya lukis sendiri tuan-tuan. Ni cara dia macam mana saya belajar. Ni CCTV. CCTV macam-macam saya tahu dulu, tapi sekarang saya lupa dah. Saya ni pelupa. Mana saya tak buat lupa. Macam-macam saya belajar. Ni cara saya buat. Ni saya lukis. Saya lukis. Sebelum adanya buku-buku saya yang sekarang, inilah buku saya mula-mula dulu.
buku yang saya belajar sendiri. Saya belajar dari kesilapan, saya lukis. Tu ni apa ni? Leaf fire, leaf ni leaf. Tu. Macam-macam ni tuan tak tu je, banyak tunjuk. Banyak tunjuk. Banyak. Okey. Jadi tuan-tuan, mana-mana newbie, adik-adik yang baru nak maju dalam bisnes elektrik, ataupun tuan-tuan yang dah sedia maklum buat wiring tapi nak lebih maju, tuan-tuan insya-Allah boleh ikut cara saya. Saya ada kelemahan saya pelupa. Sampai sekarang, daripada saya muda, daripada saya remaja sampai sekarang, saya ni ada masalah pelupa. Disebabkan pelupa, saya kena tulis. Apa yang saya buat, saya kena tulis. Apa saya buat, saya kena tulis. Kalau tak, saya lupa. Satu dengan kerja saya pun, apa saya buat, saya kena tulis kat kalender. Ni nampak yang ni. Sekejap. Tu kalender. Apa yang saya buat, saya kena tulis kat kalender. Kalau saya tak tulis, saya lupa. Jadi dengan kelemahan yang insya-Allah, dengan kelemahan yang Allah kurniakan kepada saya, dia menjadi kekuatan saya. Dengan kelemahan. Jadi kena ingat, setiap kelemahan yang Allah bagi pada kita, sebenarnya itu adalah kekuatan untuk kita maju. Selain pelupa, saya juga tak pandai belajar. Bukan tak pandai, saya pandai belajar, tapi saya pelupa. Bila saya baca buku nak ambil exam, saya baca. Bila sampai exam, saya lupa, saya tak dapat jawab. Itu masalah saya. Masalah yang paling besar, antara masalah yang paling besar dalam hidup, dalam diri saya ni pelupa. Saya ni pandai belajar tuan-tuan. Saya pandai belajar. SPM, masa SPM, saya tak baca buku tau. Masa SPM belajar, saya tak baca buku. Saya baca belakang ni je. Sinopsis. Ingat tak, masa SPM dulu, setiap buku-buku teks ada sinopsis. Buku pelajaran ada buku pelajaran sinopsis. Jadi saya baca sinopsis, saya jawab exam. Dan alhamdulillah saya lulus SPM. Tapi lulus saya tak adalah cemerlang, tapi lulus lah. Sebab saya baca buku, baca macam mana pun saya lupa. Matematik, saya power admat tau. Matematik, admat, saya memang power. Saya memang minat admat. Saya memang minat matematik dari dulu. Dan saya power. Tapi bila masuk exam, saya tak boleh buat. Saya blur, saya hilang memori saya sebab saya pelupa. Tapi disebabkan kelemahan-kelemahan tu, saya kena tulis apa yang saya belajar, apa yang saya buat. Sebab kalau saya lupa, saya tengok balik. Dan alhamdulillah, inilah hasil dia. Nampak? Ini daripada kelemahan-kelemahan yang saya ada. Saya lemah, memori saya lemah. Sebab tu saya kena tulis. Sebab apa saya tulis macam-macam dalam ni? Sebab kalau saya lupa, saya boleh tengok balik. Tapi dah alang-alang tulis, baik saya jual. Saya dapat belajar, tuan-tuan pun dapat belajar juga. Jadi kalau tuan-tuan tak pandai belajar hari ni, jangan risau. Itu kelemahan itulah, ya, mungkin kekuatan tuan-tuan. Tuan-tuan pelupa macam saya, jangan risau. Cari kekuatan dari kelemahan kita. Ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi? Tak ada? Okey. Tak ada soalan lagi. Berapa view tu? 100. Okey tuan-tuan, isteri saya nak masak, saya pun nak tulis buku ni. Saya nak tulis buku ni. Kejap. Ada buku saya. Ni pun saya pun nak sambung tulis buku saya ni. Saya pun nak sambung tulis buku ni. Okey, alhamdulillah. Terima kasih sebab berbual dengan saya, sebab tengok tonton video saya. Ada lagi promosi ke cikgu? Ada, promosi mana, buku mana? Buku mana satu tu tuan? Ashraf Azman. Buku nak promosi. Tuan-tuan boleh tengok Shopee. Kalau nak cepat sampai, beli kat Shopee. Mahal sikit tapi cepat sampai. Jadi kalau tuan-tuan beli dengan saya, lambat tuan-tuan. Sebab saya nak kumpul buku banyak baru sekali hantar. Tuan-tuan boleh tengok dekat Shopee, boleh tengok dekat page Facebook Mahbub Engineering. Dekat pin post paling atas ada banyak gambar buku, harga kat situ saya letak. Okey, terima kasih menonton, meluangkan masa bersama saya, cuba menggembirakan saya. Sebab saya memang tengah cari mood nak tulis buku, kena ada mood. Isteri saya pun nak masak, terima kasih kepada isteri saya sebab tolong pegang video, terganggu isteri saya nak berkemas nak masak. Okey tuan-tuan, ingat, kita banyak kelemahan, tapi dengan kelemahan tu, kalau kita manfaatkan dia boleh jadi kekuatan kita yang paling besar. Terima kasih kepada menonton. Saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya pengarah syarikat Mahbub Engineering Malaysia Sdn Bhd. Saya penulis 5 buku elektrik terbaik di Asia Tenggara, bestseller. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia. Terima kasih.